Bilik air tu luas, dia jauh. Dia buat, walaupun dalam bilik air, dia buat juga dinding jamban pintu lain. Sebab jarak dia jangan melebihi 3 hasta antara kita dengan dinding. Dan dengan satu syarat lagi, dan iaitu hendaklah dinding atau pagar dan seumpamanya yang dipergikan kencing dan berak itu dinding tinggi sekira-kira tutup pungkor, dia kata. Dia pungkor, saya baca pungkor. Nak kata nak buat dinding pula, nak buat tinggi mana? Agak-agak kita duduk tu tak nampak pungkor kita. Kat pinggang lah kita duduk tu, lebih sikit. Tengah tu pun jadilah. No? Tapi kalau buat jamban kat tepi jalan ni, jangan mereka buat dulu. No? Lihat orang tak tengok, tak apalah. No? Maka jadi kita faham dah, jarak kita dengan dinding jamban tu 3 hasta. Tinggi dinding tu sekurang-kurangnya takat pinggang bila kita duduk nak buang air. Maka dikadarkan oleh ulama, iaitu lebih kurang 2/3 hasta. 2/3 hasta. Maka jika tiada cukup 2 syarat, nescaya haramlah kencing atau berak di hadapan dan di belakangnya Kaabah. Tu macam mana driver lori turun pancut tayar lori. Tak boleh lah, hukum dia tak boleh. Dia kena carilah tak mana. Hukum dia seperti di padang juga. Kalau tak ada 2 syarat tu, hukum dia berak ataupun kencing di padang juga. Melainkan jika tempat yang ditentukan kencing berak, jikalau tiada berhadapan sekalipun, maka haruslah ia. Melainkan tempat yang ditentukan kencing berak, tempat yang dikhaskan lah, dikhaskan. Inilah kelakuan kencing berak yang tiada yang apa, kencing berak yang dia kata mukhtar di sisi ashab Syafi'i, Imam Syafi'i kita, jika berak kencing di dalam bangunan-bangunan. Baik. Kemudian masalah lagi 61, dia kira nak khususkan tentang buang air di padang. Jikalau berak atau kencing seseorang di padang serta menghadap kiblat atau belakangnya, belakang kiblat, membelakangkan kiblat, tetapi ada dinding sebelah kiblat atas kadar 1/3 hasta atau lebih, nescaya hilanglah haram menghadap kiblatnya atau membelakangkannya. Kan ada dinding, tak ada masalah walaupun kita menghadap kiblat. Maka halallah dia kata kencing ataupun berak di padang dan di dalam bangunan-bangunan dengan yang demikian itu. Dan haram berak kencing di padang dan di dalam bangunan dengan ketiadaan yang demikian itu, hukum dia haram. Inilah yang sahih dan masyhur bagi di sisi pendapat ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Kan kok mana pun kita tak mau, kita buang air jadi haram, kita kencing jadi haram. Kalau hari-hari duk buat kerja haram, beratlah. Kita cermat dalam bab ni. Kemudian masalah 62, dinding yang diiktibarkan bagi kencing berak. Seorang yang hendak berak atau kencing, bolehlah ia berdinding dengan sebarang apa dinding, asalkan ada menghilangkan kawasan pinggang dia ke bawah lah, pokoknya dia kata. Buatlah dinding apa pun tak apa. Ambil kayu ke, ambil apa nama ni yang buat bagi jadi dinding. Kemudian
iaitu sepertiga hasta tingginya, 1/3 tinggi, maka bolehlah kencing dan berak menghadap kiblat, dan membelakangnya dengan berdindingkan binatang atau pagar atau lopak yang dalam. Boleh. Datang kita pergi parking lembu tu kan, kita berjaga, dia terkejut lagi, dia berlari tinggal kita, jadi dia kata dinding binatang atau pagar atau pokok. Binatang, mana binatang ni benda yang boleh bergerak kan. Kalau lugu tu kereta boleh lah, kan, kereta siapa pergi gempak dia bukan nak lari, melainkan pergi start buh gear pun dia kelak. Kita tak elok-elok kiri kanan kita, tapi bukan depan sajalah, belakang, jangan depan lah, jangan menghadap arah yang nak menghadap tu, menghadap kiblat. Kemudian pagar ataupun lopak yang dalam, kita turun sikit ni nampak lagu parit kering gitu, kot tu nampak arah kiblat. Tang ni ada lopak, terjun masuk dalam lopak tu, kan boleh. Atau batas daripada pasir, kan, pasir. Tapi kita tengok Ponti tang ni ada apa nama, bata buat pasu tinggi sangat, buat turun pasu tu atok bata buat dinding, boleh sangatlah. Atau tanah tinggi atau bukit, dan jikalau dengan melabuhkan sampai ke tanah akan kain dari sebelah kiblat sekalipun, kain pun boleh. Jadi kawahat tadi boleh, kain tu jadi dinding, boleh. Tapi kalau main musim timur bahaya, dia duk ralik tu angin main, nanti. Jadi buhlah apa pun asal ada yang mendindingkan kita dengan kiblat. Dia kata kain sekalipun boleh. Maka yang lebih asahnya di sisi ulama dan yang masyhurnya ialah dinding, jua namanya. Yang asahnya nama dinding. Kalau buh kain pun bagi orang kata dinding. Kalau kain kita pakai tu, kita duduk dalam kain tu, ni bukan dinding kot. Dinding ni satu yang diletak, yang orang panggil dinding lah, tirai, tu dinding lah kan. Kalau kain kita pakai ni bukan ada dinding. Sekejap lagi kita bangkit, dinding dia pun berjalan ikut kita. Kerana berhasil dinding antaranya dan di antara kiblat, wallahu alam. Tapi kalau tak ada juga, jangan dogiang begitu tala ke kiblat, sudahlah, bagi ada lah apa pun yang menghalang kita dengan kiblat. Baik. Berak kencing di dalam jamban. Apabila membaca engkau akan masalah 59 dan 62 yang kita baca tadilah, tahulah hukum berak kencing di dalam jamban itu harus menghadap kiblat dan membelakangkannya pada mazhab Syafi'i dan Maliki. Tetapi pada mazhab Abi Ayyub Al-Ansari dan yang muafakat dengannya tidak harus berak kencing menghadap kiblat dan membelakangkannya. Dengan kerana itulah kata Imam Tirmizi, dia nak abang kan, Imam Malik, Imam Syafi'i kata boleh, apabila ada dinding. Dia nak bawa macam tu. Qala Abu Ayyub qadimna Syam fawajadna marakhisa qad buniyat mustaqbil al-qiblah fananharifu anha wastaghfirullah. Kata Abu Ayyub, maka datang kami ke negeri Syam, maka kami dapati akan jamban-jamban orang di sana sesungguhnya telah dibangunkan menghadap kiblat, maka kami surungkan diri, kami serongkan diri daripada kami menghadap kiblat dan kami mengucap istighfar, minta ampun kepada Allah.
Baik, apa nak cerita bab ni? Lihatlah, kata dia, perkataan Abi Ayyub ni. Ini telah diperbincangkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, kitab yang induk besar bagi Imam Syafi'i, iaitulah kitab Al-Um. Pada bab Al-Khilaf, hazal bab, babul khilaf fi hazal bab. Lihatlah di sana, disuruh kita tengok. Maka muafakatlah dengannya mazhab Mujahid dan Ibrahim An-Nakhai dan Sufyan Az-Zawri dan Abu Thur dan Ahmad pada satu daripada riwayat. Kan menunjukkan pasti, kena pastikan kita tidak menghadap arah kiblat. Sampai dia pergi di Syam, nampak dia menghadap, dia serongkan sikit masa duduk nak buang air tu, dia serongkan sikit. Baik, kemudian 64, kencing berak yang makruh. Macam mana pula kita buang air dia jadi makruh? Tadi haram bila menghadap kiblat kecuali ada dinding. Ya saudaraku, manakala adalah harus pada mazhab Syafi'i kita akan kencing berak menghadap kiblat dan membelakang di dalam jamban, maka telah berkata satu jamaah daripada ashab kita ialah makruh. Ada satu jamaah dalam mazhab Syafi'i, ulama menyatakan makruh, dan tiada disebut oleh jumhur akan makruhnya. Maka bermula yang mukhtar, yang terpilih, bahwasanya jikalau susah daripada menyerongkan diri daripada menghadap kiblat dan membelakangnya, maka tidaklah makruh. Kan kalau tak boleh nak bergejak dah, tak apalah. Dan jika tiada susah dan masyaqah, tidak ada satu kepayahan, maka yang aulanya hendaklah menyimpangkan diri daripadanya supaya keluar daripada khilaf. Kan nak bagi senang, simpangkan sikit diri kita, jangan bagi betul arah kiblat. Dan dikatakan atasnya makruh kerana beberapa hadis yang sahih padanya. Dia makruh sajalah, kita menyimpang sikit daripada arah kiblat dan tak ada jalan lain dah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Abu Al-Walid Al-Makki dan telah berkata Abdullah Asy-Syafi'i bahwasanya makna sabda Nabi SAW, jangan menghadap kiblat dengan berak dan jangan menghadap kiblat dengan kencing, dan jangan memberi belakangnya, hanya saja ini makna tegah di dalam tempat luas. Itu kesimpulan dia. Tempat yang luas. Macam saya buat contoh tadi, bilik air luas, ada tempat buang air, dia tak buat dinding. Kan boleh tu. Kan? Macam kita tengok, yalah, orang buat apa bilik air cantik, dalam tu lah ada tak tempat mandi, tepi tu juga ada mangkuk tandas kita boleh duduk. Dia luas lagu tu. Yang tu ditegah. Tempat nak buang air tu dia kena ada dinding 3 hasta tadi. Yang ditegah di sini hanyalah tempat yang luas seperti padang, dan ada pun dalam jamban-jamban yang diperbuat kerananya, maka jangan bagi rusah pada berhadapnya. Dan beginilah kata Ishaq. Itulah ya Allah. Dan kata Ahmad bin Hanbal, hanya rukhsah daripada Nabi SAW ialah pada memberi belakang kiblat dengan berak dan kencing. Dan adapun menghadap kiblat, maka tiada harus berhadapnya. Seolah-olahnya Imam Ahmad tiada memikirkan ia akan ada rukhsah terhadap kiblat dengan kencing berak di padang, dan tiada di jamban, di padang-padang luar sajalah. Elakkan kita daripada menghadap dan membelakangkan kiblat. Habislah. Itu bab yang ke-6.
sebagai pengetahuan kita lah. Bab yang ketujuh, babur rukhsati fi zalik, bab pada mengharuskan kencing dan berak menghadap kiblat dan memberi belakangnya. Ada juga ketika-ketikanya diharuskan. An Jabir bin Abdullah qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi baulin fara'aituhu qabla an yuqbada bi amin yastaqbiluha. Hadis ni daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, katanya telah menegah Nabi SAW bahawa kami menghadap akan kiblat dengan kencing. Maka aku lihat dia dahulu daripada bahawa diwafatkan, dengan setahun sebelum diwafatkan, berhadap ia akan dia. Nabi berhadap ke arah kiblat. Hadis ni hadis Bukhari. Ini satu. Kemudian Ali bin Umar qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Ini hadis sahih. Maksudnya daripada Ibnu Umar katanya, naik aku pada satu hari atas rumah Hafsah. Nabi masuk rumah Hafsah. Suami isteri, salah seorang isteri Rasulullah. Maka kulihat akan Umar kata, Sayyidina Umar kata, aku pergi rumah Hafsah, maka kulihat akan Nabi SAW atas hajatnya berhadap negeri Syam. Bila berhadap Syam maksudnya membelakangkan Kaabah. Ini ada dua hadis, no? Baik, apa nak cerita ni? Ketahuilah kiranya saudaraku, apabila kita baca masalah 59, tahulah beberapa mazhab ada perselisihan pada masalah ni. Jadi sebab tu ada perselisihan mazhab tadi ni. Sebab ada yang mendapati Rasulullah setahun sebelum nak wafat, dia buang air menghadap kiblat. Kan ada sebab-sebab yang tertentu lah. Jadi diambil nas ni. Ya, tapi sebelum ni Rasulullah melarang. Dan Rasulullah menghadap begitu, sudah tentulah ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi kerana sekali ada, maka ada mazhab yang kata boleh. Baik. Kemudian bermula masalah kencing menghadap kiblat dan hadisnya. Sebenarnya telah datang oleh Tirmizi akan dia, demikian bunyinya. Daripada Jabir bin Abdullah telah menegah Nabi SAW akan bahawa kami menghadap akan kiblat dengan kencing dan berak. Maka di dalam kami amalkan tegahnya, sudahlah aku lihat akan dia sebelum diwafatkan, dia setahun ia menghadap akan kiblat. Katanya hadis ini ada hadis hasan lagi gharib. Sebab mungkin keuzuran, no? Rasulullah dan sebagainya, kan dalam keadaan darurat. Jadi kita pun kalau saja-saja janganlah duduk menghadap. Lainlah dalam keadaan yang nak terkecil ni kan, nak menghadap kok tu ajin nampak lagi dia ligat, no? Kita nak terkecil jangan ada. Tak apalah, darurat berapi lagu mana pun. Maka ditanggung oleh Syafi'i dan Malik akan hadis ini, iaitu Nabi qada hajat dalam bangunan. Bagi yang kata dua hadis tadi kan, kita kata Rasulullah menghadap tu, bagi mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka kata hadis tu Rasulullah SAW qada hajat dalam bangunan, bukan di padang. Kan yang ada dinding. Baiklah. Kemudian masalah 66, berak dengan membelakangkan kiblat dengan hadisnya.
Ini pula satu hadis kencing dan berak belakang kiblat telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Juga kata dia, Ani bin Umar qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, telah naik aku pada satu hari ke atas rumah saudara perempuanku yang menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hajatnya, yakni qadha hajat di jamban, hal keadaan berhadap ke negeri Syam, lagi memberi belakang kepada Ka'bah Al-Haram. Tapi dalam bangunan, dalam bangunan, macam kata Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi. Hadis tu Rasulullah berada dalam rumah Hafsah. Seorang lagi rumah siapa tadi? Kan di dalam bangunan, bukan di padang. Baik. Maka jadilah hadis ini dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa harus kencing berak membelakangkan kiblat di dalam bangunan-bangunan dan tempat yang berdinding. Dan hadis di dalam masalah 56 ini dalil harus kencing berak menghadap kiblat jika di dalam bangunan. Macam kira rumah kita lah, kira tak apalah, cuma jarak tu lah kadang-kadang dia tak cukup 3 hasta. Itu taklah satu kesalahan, dia masih ada dinding. Tapi seelok-eloknya kalau lebih warak kita ni, kan kita bagi antara kita dengan dinding jamban kita tu jangan lebih pada 3 hasta. Baik, ni tak ada apalah, cuma nak peralui bagi kat kita tentang buang air ni, adab buang air kecil ataupun air besar, supaya kita faham kenapa ada perbezaan ulama mazhab tadi, kan. Jadi beza dia macam tu lah, kan? Macam apa nama Ibnu Umar tadi, dia pergi, dia jumpa Nabi, kan, Rasulullah buang air, nampak barangkali arah tu lah, kan, membelakangkan kiblat. Ada hadis Nabi tegah, Nabi tengok pula Rasulullah membelakangkan tu ke mana? Di dalam rumah, dalam bangunan. Baik, kemudian masalah 67, jima' di padang dan rumah-rumah menghadap kiblat. Tok Syekh ni dia peralui sungguh, suami isteri bersama di padang dan rumah-rumah menghadap kiblat. Bermula jima', yakni bersetubuh seorang lelaki isteri itu harus menghadap kiblat. Yang ni harus pula, dia kata, sama ada di padang atau di rumah. Takkan di padang pun. Dia tak tahulah dunia akhir zaman ni, dia kan kira dia jadi lagu kucing, yang mana dia teringin,